Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Nabila Husna binti Muhammad Atif. Saya berasal dari Baling, Kedah. Nombor kad pengenalan saya ialah 030328060136. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agamayan dari tahun 2016 sehingga 2020. Keputusan CJ Pelajaran Malaysia saya ialah 6A dan 3B. Saya telah menyambung pengajian saya di Kolej Matrikulasi Kedah dari tahun 2021 sehingga 2022. Saya telah memperolehi grade purata sebanyak 4.0. Seterusnya, saya ingin menyambung pengajian saya di Universiti Putra Malaysia. Hal ini demikian kerana universiti tersebut telah mendapat nombor 143 dalam QS Global World Rankings 2022. Saya ingin menyambung pengajian saya dengan ijazah sarjana muda dalam bidang sains matematik dengan pendidikan. Dalam bidang tersebut, saya akan melanjutkan pengajian selama 4 tahun dengan mempelajari kursus kenegaraan Malaysia, falsafah dan isu semasa. Saya juga akan mempelajari pembangunan, sukarelawan dan lain-lain. Melalui kursus-kursus tersebut, saya dapat mengetahui cara pengajaran yang betul mengikut prosedur kerajaan. Saya mempunyai kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris serta bahasa Arab. Saya pernah menyertai pertandingan forum sekolah menengah peringkat daerah. Selain itu, saya semestinya dapat bekerjasama dengan ahli kumpulan yang lain dalam menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Seterusnya, saya mempunyai kemahiran komputer. Contohnya, saya mahir dalam menggunakan Excel, Word dan PowerPoint. Saya merupakan ahli jawatankuasa kelab komputer pada tahun 2020. Saya juga merupakan sarjan dalam kadet remaja sekolah pada tahun 2019. Dan saya juga telah memperolehi tempat ketiga dalam pertandingan kawat kaki peringkat daerah. Saya merupakan seorang pengawas yang memegang jawatan ahli jawatankuasa Badan Dakwah dan Rohani pada tahun 2019 dan 2020. Hala tuju karier saya selepas bergraduasi, sekiranya terpilih memasuki program tersebut, ialah saya ingin menjadi seorang guru sekolah menengah. Sasaran bidang saya adalah bidang matematik. Jika berpeluang, saya ingin membuka pusat tuition terlebih dahulu sebelum menjadi seorang guru di sekolah menengah. Hal ini demikian kerana saya ingin mencari pendapatan sementara saya terlebih dahulu. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak universiti kerana telah memberi peluang kepada saya untuk memperkenalkan diri serta menyampaikan keinginan saya untuk menyambung pengajian di universiti ini dalam bidang yang saya minati. Saya juga berharap agar pihak universiti dapat memberi peluang kepada saya untuk menyambung pengajian di universiti ini dengan menawarkan program yang saya telah mohon. Pihak universiti boleh menghubungi saya melalui aplikasi WhatsApp dengan nombor telefon 0196053723. Selain itu, pihak universiti juga boleh menghubungi saya melalui email iaitu nabilahusnalatif88@gmail.com. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang isu semasa yang berkaitan berita palsu. Definisi bagi berita palsu ialah sejenis kewartawanan kuning atau propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat yang salah atau olok-olok secara sengaja melalui media akhbar, media penyiaran ataupun media sosial dalam talian. Berita palsu disiarkan dengan niat untuk mengaburi mata orang ramai untuk mengaitkan pihak tertentu demi kepentingan kewangan atau politik sendiri. Fenomena terkini yang sering didengar atau dilihat ialah berita palsu tentang COVID-19. Sebanyak 274 kereta siasatan telah dibuka oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) berhubung berita palsu berkaitan COVID-19 sehingga 9 November yang lalu. Berita palsu semestinya akan memberikan keburukan terhadap orang ramai serta individu. Keburukan terhadap individu ialah individu tersebut akan terikut dan mempercayai tentang berita palsu tersebut yang menyebabkan kemudaratan terhadap dirinya sendiri. Seterusnya, keburukan kepada masyarakat pula ialah
masyarakat akan hidup dalam penipuan yang berleluasa sehinggakan menjadi huru-hara. Seterusnya, negara juga akan terjejas. Hal ini demikian kerana negara akan dipandang rendah kerana mempunyai kes yang tertinggi tentang berita palsu. Contoh-contoh data terkini tentang berita palsu ialah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM telah menyenaraikan beberapa berita palsu yang tersebar di media sosial, termasuklah saman RM300 Malaysia akan dikenakan terhadap mereka yang didapati menaiki kereta lebih daripada seorang. Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga telah menafikan laporan bayaran saman RM200 Malaysia jika tidak memakai penutup mulut dan hidung. Selain itu, Polis Diraja Malaysia turut menafikan dakwaan 4 lelaki positif COVID-19 lari dari Hospital Kepala Batas Pulau Pinang. Pihak Hospital Dumun juga menafikan kesemua staf hospital itu dikuarantin. Di samping itu, Pejabat Menteri Besar Selangor juga menafikan dakwaan beberapa lokasi panas wabak COVID-19 meliputi kawasan Sungai Lui, Sungai Ramal Dalam, Sungai Merak dan Jalan Kebun yang kononnya dikeluarkan oleh MKN, Majlis Keselamatan Negeri Selangor. Ini adalah contoh-contoh gambar berita palsu. Menyebarkan berita palsu merupakan kesalahan yang amat berat dan semestinya akan diberikan hukuman. Contohnya, individu yang didapati bersalah menyebarkan berita tidak benar boleh dikenakan denda sebanyak RM500,000 Malaysia atau 10 tahun penjara jika sabit kesalahan. Hal ini terkandung dalam Rang Undang-Undang RUU Anti Berita Tidak Benar 2018. Selain itu, pihak yang memiliki berita tidak benar namun tidak menghapuskannya boleh didenda sehingga RM100,000 Malaysia. Seterusnya, individu yang bersubhat dengan penyebaran berita tidak benar tersebut boleh dikenakan hukuman sama seperti pesalah. Di samping itu, hukuman dikenakan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 dan Seksyen 505B Kanun Keseksaan kerana menyebarkan berita palsu. Natijahnya, penyebaran berita palsu banyak memberi impak negatif kepada individu dan masyarakat. Pihak berkuasa seperti MCMC dan pihak polis akan mengambil tindakan lebih keras kepada penyebar-penyebar. Dengan kemajuan teknologi masa kini, setiap berita palsu dapat dikenal pasti dan tindakan sewajarnya dapat diambil oleh pihak yang bertanggungjawab. Oleh itu, jangan sesekali membiarkan berita palsu meracuni pemikiran rakyat. Jadilah pengguna media sosial yang berhemah. Sekian, terima kasih.